hati yang seketul, macam hati lembu, hati kambing tu, itu hati bedun. Tapi kalau qalbun, maka dia adalah satu benda yang maknawi yang kita tak nampak dengan mata kasar, kita tak boleh pegang dengan tangan kita. Itu yang dikatakan sebagai qalbun. Dan qalbun yang itu tu duduknya dekat jantung. Dia tak duduk dekat hati yang kita sebut hati. Kan? Ini yang kita bincang sebelum ni, kenapa bahasa Melayu nama dia hati, saya pun tak tahu. Siapa yang pertama mula-mula menamakan qalbun itu diterjemahkan sebagai hati, tak tahu siapa. Dan tak apalah, sebab benda tu dah wujud zaman berzaman. Cuma untuk faham yang lebih tepat lah, supaya kita tak jadi salah faham dan kita tak tahu juga nak susun atur kat mana tu hati kita tu. Yang kita duk bincang, bila bincang tentang keadaan hati kita, macam mana nak menjadikan hati kita sebagai raja, dan kita nak kata hati adalah raja dalam kehidupan kita, dalam apa tubuh badan kita, maka hati yang dimaksudkan adalah qalbun. Baik. Jadi bila dia adalah raja, kan, ni kita mukadimahkan balik sebab saya rasa buku ni kita dah tinggal lama. Itu kan tafsir apa, lepas tu ada tajuk syirik tu kan. Jadi kita cuba ni balik apa, sinkronas balik, kita cuba satukan balik, tengok balik supaya ada gambaran yang kita tiba-tiba bincang tentang keadaan hati ni. Baik, jadi kenapa kita nak jadikan, kita nak bagi fokus kepada menyusun atur ataupun menguruskan hati kita dengan baik, kan, supaya kita menempatkan hati itu pada tempatnya. Maksudnya orang yang tidak menjadikan hati sebagai raja dalam tubuh badan dia adalah orang yang zalim. Jadi kenapa kita nak uruskan hati kita supaya dia berposisi sebagai raja dalam tubuh badan kita, supaya kita menjadi orang yang adil di hadapan Allah. Adil lawan dia zalim. Mungkin kalau dalam bahasa Melayu kita kata kalau adil lawan dia tak adil. Kan ada perkataan lain kod Melayu. Kalau orang tu adil, lepas tu lawan dia tak adil lah. Kita tak tahu kata apa lawan dia. Kalau orang tu zalim, kita kata mungkin lawan dia, kita kata dia baik kan, dia penyayang kan, kita lawan pada zalim. Itu bahasa Melayu. Bahasa Arab lain bahasa Arab zalim, zalim kan, kita pakai za. Bahasa Arab zalim ni lawan dia adil. Jadi adil dengan zalim, maknanya definisi dia adalah, kalau adil itu definisinya adalah kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan zalim pula sebaliknya, kita menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu definisi dia. Jadi dia memang pakai dia sebagai opposite lah, makna opposite kan, antonym sinonim sama antonym maknanya lawan kata. Jadi adil lawan dia zalim. Maknanya kalau kita tak adil, kita zalim. Sebab tu bila kita tak tahu tentang posisi hati dalam tubuh badan kita, bermakna kita tak tahu macam mana nak uruskan hati kita. Bila kita tak tahu macam mana nak uruskan hati kita, sudah pasti kita akan menzalimi hati kita. Hati kita ni patut jadi raja. Baik, bila kita kata jadi raja, maksudnya apa? Kita kena tahu pula peranan raja. Raja ni apa peranan dia? Jangan bayang raja kita sekarang. Raja Melayu zaman kita sekarang tak sama dengan raja Melayu yang pada asalnya ada dalam Islam. Kalau nak tahu peranan raja yang sebenar tu zaman Kesultanan Melaka. Apa peranan sultan? Itulah dia peranan yang sebenar. Mungkin kalau biasa tengok cerita-cerita Piramli kot, boleh ada lagi Sultan Melaka tu kan. Sekarang kalau sultan ke raja ke, dia dah tak berfungsi mengikut fungsi asal dalam di tanah Melayu dulu. Setelah daripada penjajah datang dan British datang, kita dah pecah dan perintah. Jadi peranan fungsi raja dan sultan dah berubah. Bila berubah, kita mungkin tak nampak lah sekarang bila kita nak sebut raja. Maknanya hanya menguruskan urusan-urusan agama saja. Tak bukan yang tu. Dan kita balik kepada zaman Kesultanan Melaka lah. Peranan seorang raja adalah mengendalikan semua yang ada di bawah pentadbiran dia. Semua. Jadi yang Perdana Menteri buat sekarang itu zaman Kesultanan Melaka itu dibuat oleh Sultan. Kita tak ada Perdana Menteri dulu di Tanah Melayu dalam sistem pemerintahan Islam. Sama dengan sistem pemerintahan Islam zaman Nabi. Tak ada pecah dan perintah. Khalifah itulah dia yang menguruskan semua. Sama ada urusan agama ataupun urusan dunia. Sebab kita tahu urusan dunia itu takkan terlepas daripada urusan agama. Tak ada urusan dunia yang tidak ada hukum hakam dia. Semua benda yang kita buat dalam dunia ni pasti ada hukum, sama ada wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram. Mesti ada. Tak kira apa pun.
Nak cerita daripada tidur, bangun tidur, berjalan, makan, minum, bercakap, duduk, bangun, apa lagi, menonton, melihat, memegang sesuatu, semua benda tu ada hukum dia. Apalagi sampai pergi kepada yang lebih jauh, sistem ekonomi, sistem politik, sistem pembangunan, sistem semua benda yang ada berkaitan dengan agama. Jadi sebab tu sebenarnya kita tak boleh pisahkan. Jadi dalam Kesultanan Melayu dulu, sama ada Melayu Melaka ke ataupun kerajaan Kedah, kerajaan Patani ke, apalagi Johor Riau yang ada dalam sejarah kita tu, itu semua adalah pentadbiran Islam yang sebenar. Jadi kalau kita ambil zaman Nabi pula, zaman Khulafa Ar-Rasyidin, khalifah itulah sebagai ketua. Dalam tamadun Islam, setiap tamadun Islam sama ada tamadun Islam, tamadun Umayyah, tamadun Abbasiyah ataupun Turki Osmaniyah, semuanya dipimpin oleh satu khalifah. Dia tak ada pecah dalam perintah, ada dua kuasa, dua bahagian, tak ada. Semua satu. Jadi kalau kita faham itu konsepnya, maknanya apa yang dibuat oleh satu khalifah itu, raja, ketua tu, yang dia buat adalah mentadbir semua yang ada di bawah pentadbiran dia. Mungkin dia akan pecahkan di bawah pentadbiran dia, misalnya macam Saidina Umar kan dah luas dia punya dia punya tanah empire, empire-nya sangat luas. Jadi kemudian dia akan subkan, bukan sub yang dengan makna kata bahagi ada dua penguasa, tak. Tapi maknanya di bawahnya akan ada mungkin istilah, kalau kita istilahkan gubernur. Gubernur sana, gubernur sini. Kalau Indonesia ada gubernur sebab Indonesia luas. Malaysia tak perlu gubernur sebab Malaysia ni kecil. Kecil yang Malaysia ni kalau dibanding Indonesia, kita semenanjung Malaysia saja dah lebih kecil daripada Sumatera. Baru Sumatera je. Belum serta Pulau Jawa, serta Sulawesi tu pulau-pulau besar. Kalau macam Bali tu dia pulau kecil. Irian Jaya semua tu pulau-pulau besar. Jadi dia ada gubernur-gubernur dia. Gubernur ni dia berkuasa pada tempat dia, tapi tetap atasnya presiden. Jadi sekarang ni cerita gubernur presiden. Nak cerita itulah dia dalam badan kita. Kadang kalau tak nampak politik-politik, nak cerita gubernur presiden khalifah ni kita payah nak faham. Senanglah dah, kita cerita raja je lah. Dia adalah ketua. Sekarang nak jadikan hati kita sebagai ketua dalam tubuh badan kita. Maksudnya bila dia ketua, dia raja, dialah yang berhak untuk memerintahkan tubuh badan kita. Dialah yang akan menyusun atur segala strategi bagaimana seluruh tubuh badan kita akan berfungsi. Jadi maknanya dia akan atur bahagi tugas, misalnya dialah yang akan mengaturkan macam mana nak bahagikan tugas-tugas ni. Macam mana nak memastikan supaya setiap rakyat dia ni melaksanakan segala tanggungjawab yang sepatutnya dilaksanakan. Jadi rakyat dia terdiri daripada apa? Mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, seluruh anggota kita. Itulah rakyat dia. Jadi kena pastikan setiap anggota tubuh badan kita tu dikontrol, dikawal oleh hati. Yang hari ni kita kata bila kita tak tahu keadaan hati kita, kedudukan hati kita sebagai raja, apa yang kita buat ialah semua anggota kita buat benda ikut suka hati. Kan? Tangan kita kalau kita rasa nak tekan apa, nak klik apa, kalau dengan pegang handphone tu kita rasa nak scroll apa, kita buat je. Tak ada langsung kawalan daripada raja kita, hati tu. Hati tak kawal pun. Dia tak bagi tahu pun kat tangan, wahai tangan, hati-hati ni dalam handphone ni banyak maksiat ni. Nak klik apa-apa tu jaga-jaga, kan? Ataupun kalau tiba-tiba tak jari tu nak klik je satu iklan tu, yang iklan yang bawa kepada maksiat yang tak sepatutnya. Hati kawal, hati bagi tahu kat tangan, jangan klik. Yang itu yang kita kata bila kita tak jadikan hati kita sebagai raja, kita buat suka hati. Itu yang dengan handphone, dengan gadget. Kan? Ada lagi yang duk pukul orang tu, yang duk cubit orang tu, yang duk kita kata menyakiti orang tanpa hati kita tu mengawal perbuatan tangan kita. Kaki kita pula duk jalan ke mana kita nak pergi, ikut suka je. Kan? Kita duk sebut ikut suka hati, padahal hati pun tak tahu kaki kita nak pergi situ. Kita jalan je kan. Mata kita tengok apa je yang ada depan mata kita, apa saja yang kita rasa nak tengok kita tengok tanpa sebarang kawalan. Jadi sebenarnya pada ketika itu satu sudut kita dah pun menjadikan seluruh anggota kita ni sebagai rakyat yang derhaka kepada raja dia. Dan rakyat derhaka ni nanti dia akan bercakap tu depan Allah sebagai saksi. Rakyat-rakyat ni semua akan berhadapan dengan Allah. Wahai Allah, dia ni telah pun mengendalikan kami dengan penuh kezaliman.
Jadi tangan yang sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara baik, dia guna untuk maksiat. Tangan tu mengadu lah. Ya Allah, aku ni sepatutnya kau cipta ni untuk misalnya buka Quran, kan? Untuk masak masakan yang baik untuk keluarga, untuk membelai anak dengan penuh lemah lembut, kan? Untuk peranan-peranan yang kita katakan yang Allah perintahkan. Tiba-tiba dia kata, tangan tu cakap dengan Allah, tiba-tiba aku ni dah lah tak ada siapa kawal. Sepatutnya engkau dah bagi tahu dekat manusia, sepatutnya aku ni dikawal oleh raja. Tapi tuan aku ni tak jadikan raja tu sebagai raja. Lepas tu dia tak kawal aku jadi buat semua benda yang dia rasa nak buat tanpa kawalan. Masa tu kita kenal lah. Itu dia kita kata saksi di hadapan Allah tentang seluruh anggota badan kita. Jadi sama kita kata semua anggota, mata, telinga, hidung, mulut semuanya itu adalah diciptakan dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Sebab itulah kalau dalam Quran Allah sebutkan sifat mata, telinga dan mulut ni summum bukmun umyun. Ini sifat orang munafik yang kadang-kadang ada pada kita. Bila disebutkan summun bukmun umyun, mereka ini tuli, pekak, buta dan bisu. Bila kata pekak, buta dan bisu, dia merujuk kepada bukan sifat fizikal. Sebab manusia tidak dianggap pekak, bisu dan buta kalau mata dia tertutup. Sebenarnya kan, itu manusia je yang kata ada orang buta sebab mata dia tak nampak. Tapi di sisi Allah, orang buta adalah yang hati dia buta. Jadi mata kita ada dua, mata kasar, mata hati. Di sisi Allah, orang tu akan dianggap buta kalau mata hati dia tertutup. Mata kasar ni dia tak ada peranan. Di sisi Allah dia tak ada, kita kata dia tak ada nilai lah nak kata orang tu buta atau tidak. Yang penting hati dia terbuka ke tidak, mata hati dia. Baik, telinga diciptakan untuk mendengar benda-benda yang baik, misalnya majlis ilmu, kan? Kita nak mendengar dan memahami majlis ilmu, kan? Kemudian kita nak mendengar ayat-ayat Quran, kita nak mendengar azan. Tiba-tiba kita dengar benda apa saja yang kita suka. Apalagi yang hobi dengar lagu, kan? Asal stres je cari lagu, kan? Kalau rasa tertekan je cari lagu, kan? Kalau rasa ada masalah je cari lagu yang mendayu-dayu. Kalau rasa semangat cari lagu rock, kan? Yang dia fikir lagu je, kan? Telinga kita bukan berfungsi untuk itu. Dia lagu ni kan dia kalau ikutkan hukum asalnya harus selagi tidak ada maksiat dalam tu. Bila kita kata harus, maknanya benda ni tak ada pahala. Bila tak ada pahala, maksudnya bukan itu tujuan telinga kita dicipta. Telinga kita dicipta untuk melakukan ibadah. Jadi kalau benda tu tak ada pahala, maknanya dia bukan ibadah. Dimaafkan kalau buat sikit-sikit. Dimaafkan. Tapi bukannya Allah suka je, Allah tak suka juga kan. Cuma dimaafkan. Tapi kalau banyak sangat, asyik dengar lagu je gitu kan. Kat rumah kita tu pusing lah daripada lagu zaman 60-an sampailah zaman milenium. Semua ada lagu tu berpusing dia pagi sampai ke malam. Maknanya telinga kita tu dah buat kerja terlampau banyak. Kerja yang dia buat yang bukan fungsi dia yang sebenar. Baik, kalau macam tu keadaan dia, maka telinga kita telah pun disalahgunakan. Dan ketika itu, raja dalam diri kita tu tidak menyusun atur. Dia tak susun strategi telinga ni nak guna untuk apa. Sekarang ni kita kena posisikan hati kita tu sebagai raja dan Nabi SAW bagi garis panduan. Dan macam mana cara dia supaya hati kita akan menjadi raja yang mengarahkan segala perbuatan kita. Sebab tu kita kalau secara fizikal, bila betul hati kita yang mengarahkan segala perbuatan kita, anggota badan kita jadi ringan untuk kerja. Dia akan jadi ringan. Itu secara kaki kita sangat bawa badan kita, kaki kita. Sepatutnya yang bawa kaki itu badan. Jadi sepatutnya bukan kaki bawa badan, tapi badan bawa kaki. Berbeza. Ini dalam ilmu masyarakat dia adalah memang ada kaedah. Bila bawa kaki tak berat sebab dia besar daripada kaki. Walaupun memang kaki duduk bawah, menggerakkan kaki itu suatu badan. Dalam agama itu dari hati. Jadi bila hati yang menggerakkan kaki, yang membagi arahan pada kaki, kaki akan mudah untuk bergerak. Tapi bila kaki itu jalan sendiri, tak ke mana-mana dia, ikut suku dia, itu jadi berat.
Itu maknanya kita kata konsep yang yang ada dalam tubuh badan kita. Jadi kena ingat badan kita ni adalah sebuah daulah dan sebuah negara sebuah negara, dan satu badan kita ni ibaratnya satu negara. Jadi dia punya raja, rajanya adalah hati. Kemudian dia punya, kalau kita ada Perdana Menteri yang menyusun atur, yang kita konsepnya, kalau konsep khilafah tak adalah pecah dan perintah, maknanya kita kata ada lagi satu anggota yang akan menyusun atur tindakan fizikal, itu otak. Tapi otak juga kena dikendalikan oleh hati. Tak boleh otak tu dibiarkan berfikir tanpa dikendalikan oleh hati. Baik, jadi yang kita bincangkan hari ni adalah macam mana kita nak menjadikan keadaan hati kita tu supaya dia menjadi raja yang baik. Dia menjadi raja yang soleh, istilahnya raja yang soleh, yang akan memastikan seluruh rakyat dia ni melaksanakan segala tanggungjawabnya dengan baik. Baik, jadi kita dah bincang hari tu tentang suasana hati ni. Yang pertama, macam mana kita nak jadikan hati kita ni sebagai hati yang ikhlas, ikhlas dan taqwa. Dan kemudian kita dah tengok juga untuk menjadikan hati kita ni bersifat thiqah dan tawakal. Hati kita ni sentiasa tawakal. Hari ni kita tengok muka surat 72, kita nak menjadikan hati kita ni supaya sentiasa mengikut petunjuk Allah dan Rasulullah SAW. Baik, menyatakan dengan lidah bahawa aku mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW itu tidak cukup. Cinta perlu dibuktikan dengan amalan. Jika benar kita mencintai Allah dan Rasulullah SAW, segala amal perbuatan kita wajib mengikut petunjuk Allah dan Rasul. Menjadi seorang mukmin yang sejati bukanlah mengikut hawa nafsu semata-mata, akan tetapi kita haruslah belajar daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka suatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Baik, ini kalimah la yu'minuna hatta yuhakkimuka. Mereka manusia ini tidak dianggap beriman sehinggalah kita ni jadikan Allah sebagai hakim dalam mana-mana perselisihan yang kita hadapi. Maksudnya gini, bila kita bergaduh, masing-masing tu kalau nak berpecah, kita tak pecah nak menangkan diri sendiri, tapi masing-masing kita akan nak balik kepada apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita ada ilmu, mudahlah betul-betul balik pada Quran, hadis ataupun dalil ataupun pandangan ulama. Jadi maksudnya kalau kita cara kita macam tu, insya-Allah kita akan gaduh panjang. Kalau dalam rumah tangga misalnya gaduh dengan suami, bab nak makan apa, dan kita kasih semua kepada Allah, bukannya akhirnya dalam hajat lah tanya Allah makan apa. Susah setiap hari nak kena gaduh makan apa. Dan kita balik kepada fakta. Jadi kita bersama-sama mencari perhatian kepada Allah, selesai. Jangan masalah yang bila tanya nak makan apa, masing-masing nak makan ikut suka dia. Saya suka chicken, ikut suka saya lah, saya nak makan fried chicken. Jadi ini maknanya bila kita balik kepada Allah, macam mana tu? Macam mana balik kepada Allah dalam bab makanan? Dalam bab makanan kita balik semula. Dalam Quran ada pasal makan dalam Quran, kulu washrabu. Kan kulu washrabu minat thayyibat. Makan dan minumlah kamu daripada yang baik-baik. Itu dia perintah Allah. Jadi perintah dia adalah makan dan minum daripada yang baik-baik. Jadi setiap kali kita nak pilih makanan, kita sama-sama bersepakatkan balik kepada Allah dalam perselisihan. Tidak timbul masalah nak makan apa, kita akan pilih makanan yang paling sihat. Sebab tayyib dia ada dua makna. Tayyib ni maknanya baik dari segi zahir dan baik dari segi batin. Jadi kita akan pilih makanan yang zahirnya baik. Zahirnya baik ni maknanya yang baik untuk kesihatan kita. Dalam konteks yang memadai, tidak melampau, tidak terlampau banyak, tidak juga kekurangan. Sederhana yang kita
baik lagi yang kita masih pada syubhah. Jadi yang tak wajib. Ini kena halal. Kan? Jadi maknanya itu bila kita sepakat kita nak kembali kepada Allah dan Rasul, jadi dia buat perkataan Allah kata dalam apa pun balik kepada Allah. Saya bagi betul makan adalah senang sebab semua makan setiap hari. Pagi dah sarapan ke? Alhamdulillah saya sempat masak asam pedas pagi ni. Sarapan dah. Nasi dah. Bangun awal payah masak walaupun kelas kita 7 45 kan. Kalau masak pun belilah tak apa kan. Namanya kita kalau nak beli pun kita pilih makanan yang baik, bukan setiap yang kita suka. Dan kalau boleh kita cuba alihkan favorite food kita tu menjadi makanan yang baik untuk kesihatan. Kan lidah kita boleh sesuatu. Lidah ni sebenarnya dia kebiasaan. Cik yang kita suka makan tu, cuba tengok balik. Tu dari kecil mak kita lah tu masak benda tu. Jadi kita dah terbiasa makan benda tu. Jadi akhirnya kita suka benda tu. Jadi sebenarnya kita kebiasaan. Dia bukannya saya tak boleh mampu ni, saya tak boleh. Itu pun saya tak biasa. Kita kalau tiba-tiba dibagi lidah makan makanan Afrika. Makanan Afrika ni dia ada taste yang berbeza dengan makanan Melayu. Jadi masa pergi Afrika tu, satu kalau nak makanan Melayu tak payah nak makan makanan Afrika, jauh beza lah saja. Kadang-kadang dia tak ada rasa kan. Baik, ada yang apa satu kalau kata kita nak sampai 3 rasa, 5 rasa, 7 rasa tu tak ada lah. Biasanya makanan Arab, makanan Amerika ni satu rasa. Jadi maknanya kalau kita kata kita nak pilih yang kita suka, bukan itu lah target kita. Kita nak pilih mana yang akan bagi kita tenaga. Dan bila kita makan tenaga dari segi fizikal dan juga tenaga dari segi rohani, maknanya dengan makanan itu kita semakin kuat untuk beribadah. Jadi mungkin bila kita makan makanan sana sebab makanan tu tak biasa, kita jadi tak suka lah kalau makan pun dah cukup lah, asalkan tak lapar kan. Dan kita tak ada beria macam nak makan nasi minyak kat Malaysia kan, nak makan lauk apa yang sedap-sedap kan, sebab kita dah biasa dengan makanan tu. Sekarang ni konsep makanan kalau boleh kita belajar untuk kita tak lagi fokus kepada rasa makanan. Sedap tu bukan isu. Walaupun Islam membenarkan lah kalau kita nak pilih makanan yang sedap, tak ada masalah, harusnya boleh dan termasuk baik kan kalau kita pilih yang rasa sedap, tapi dengan syarat rasa sedap bukan keutamaan. Dia dah memenuhi kriteria utama lah, maknanya halal, sudut sihat dan baik untuk kesihatan kita, kuantiti dia pun sederhana. Lepas tu boleh lah nak pilih yang kalau ada pilihan sedap boleh pilih yang sedap ya? Itu baik juga. Tapi kalau misalnya kata sebab nak makan yang sedap, lepas tu dah tak kisah halal haram, yang tak boleh. Dan kita kadang kalau buat makan ni kita cari kat mana kedai makan sedap. Kita tak cari dulu logo halal. Dah jadi sedap baru check, tu je check. Yang banyak yang tak check ni, lagi kita tak kisah sangat sama-sama makan ni. Betul banyak industri makanan yang tak kisah selalu buat, sebab sebenarnya orang banyak yang tak kisah. Saya observe memang orang tak tahu apa kisah. Itu mudah-mudahan masuk pengajian tak kisah. Sebab ini keperluan, ini perintah Allah makan yang baik-baik. Jadi kalau kita nak ambil contoh yang lebih jauh, lebih besar tu, ini aku tak faham. Kalau makan yang kita faham, macam mana kita nak jadikan raja hati kita sebagai raja, maknanya hati akan bagi arahan apa makanan yang kita nak makan. Dan kemudian balik kepada apa yang Allah kehendaki. Dan kalau nak tengok pula dalam bab perselisihan, beradu pasal mana balik kampung mana, balik kepada Allah. Sebenarnya Allah suruh kita untuk menyambung silaturahim, menyambung silaturahim. Jadi jangan pilih kampung mana kita nak sebab kita suka. Kita pilih yang mana satu yang lebih lama untuk disambung silaturahim. Istilahnya tahun lepas ada balik kampung ni, maknanya dah sambung silaturahim kampung ni belum lagi. Sekarang tak cakap dalam balik kampung, tak boleh balik kampung lama dah. Jadi sangatlah silaturahim dengan baik macam mana pun. Ni kita buat zoom kuliah, boleh lah sekali-sekala buat zoom family. Sembang-sembang tak ada apa, tapi itu besar pahala dia kan. Menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim ni antara majlis yang malaikat datang tak. Bolehlah cuba buat. Itu kaedah dia. Maknanya kalau kita sampai selisih, kita baca kepada Allah. Dan kita tu tak dianggap iman. Maksudnya dah sempurna keimanan kita. Kalau kita kali gaduh, pakat duk
cari apa yang Allah nak daripada kita. Itu maknanya kesempurnaan iman. Dan ayat yang kat bawah tu, wa ma atakum rasulullah fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa juga perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa juga yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa, azab siksanya. Baik, ini konsepnya perintah bahawa kalau Nabi SAW perintah kita, maksudnya ni Allah bagi autoriti kepada Nabi SAW untuk segala perintahnya kita taati. Authorize kalau kita kata hanya perintah Allah saja, maknanya hanya apa yang ada dalam Quran. Sedangkan yang ada dalam Quran itu sebahagiannya tidak didetailkan dan terlalu umum. Jadi kita tu nak memang kita taat juga, tapi kita tak tahu apa macam mana. Contoh solat dalam Quran tak pernah sebut cara solat. Ada angkat takbir, lepas tu sujud tak ada. Jadi dijelaskan oleh hadis. Jadi kaedahnya adalah tak ada dalam Quran, kita ikut hadis. Jadi ni autoriti lah, sebab kita pernah dalam bab hadis ni ada yang tanya, dia sebut antara autoriti hadis adalah dia boleh memberikan hukum kepada sesuatu yang tidak ada dalam Quran. Satu. Dan lain juga dia boleh memansuhkan isi kandungan Quran. Jadi dalam Quran ada satu hukum, kemudian hukum itu dimasukkan oleh hadis. Jadi ada yang tanya, seorang menggambarkan hadis lebih utama daripada Quran. Macam tu ke? Ada. Ini kita kena faham lah. Ini adalah autoriti yang Allah sendiri bagi. Bahawa salah satu daripada autoriti ni kita boleh kata macam kalau kita lah job kalau nak buat perumpamaan, macam katalah polis, boleh datang boleh kita. Baik dia ada hak kan, boleh datang boleh dahulu kita dengan surat saman. Tapi kalau Perdana Menteri datang, tidak ada dahulu kita. Tak boleh. Adakah itu menunjukkan polis lebih tinggi pangkat daripada Perdana Menteri? Tak kan? Maknanya kita faham. Sebab dalam bab kaedah rumah untuk siasatan itu kuasa telah diberikan kepada polis. Tetapi jawatan dalam negara tetap ada lebih tinggi. Jadi macam itulah Quran dan hadis. Ada autoriti yang Allah bagi kepada Nabi SAW dalam hadis. Tidak bermakna hadis lebih tinggi darjat dia daripada Quran. Tapi dia ada bidang-bidang job scope dia. Baik, jadi dalam ayat ni nak menjelaskan kepada kita apa saja yang Nabi perintahkan maka kita kena buat, dan apa saja yang Nabi larang kena tinggalkan. Ini dalam hadis lain Nabi SAW ada jelaskan. Dia ada dua dalam bab perintah dan larangan. Bila perintah, Nabi kata apa saja yang aku perintahkan maka lakukanlah semampumu. Dan apa saja yang aku larang maka tinggalkanlah. Beza kalau kita tak berapa teliti bab bahasa, kita rasa sama lah. Memanglah kalau dia suruh kita kena buat, kalau dia tak bagi kita kena gagal. Tapi kalau kita fikirkan lebih mendalam bahasa ni, Nabi SAW sebutkan, kalau aku perintahkan maka lakukanlah semampumu. Maksudnya ini adalah satu tasamuh, adalah ansur yang sangat besar, rahmat yang sangat besar daripada kita. Kalau kita buat perintah itu mesti ada kita tolak ansur sama ada nak buat atau tidak. Sebab perintah dia ada dua kan. Yang cicit pun perintah juga, yang sunat pun perintah juga. Jadi saya kata kalau yang sunat tu, contoh Nabi kata laula syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda bisalah. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali nak solat. Jadi kan perintah gitu. Tapi adakah siwak itu wajib? Kan sunat. Jadi maknanya perintah ni kadang-kadang berhukum sunat dan kadang-kadang berhukum wajib. Jadi yang wajib memang tak ada yang kena buat. Tapi yang wajib ni sikit je, tak banyak-banyak. Banyak tu yang sunat. Jadi Nabi kata kalau yang bab-bab perintah ni, yang sunat ni, lakukanlah semampumu. Maksud semampu kita kena ingatlah ada beza semampu kita dengan semalas kita. Semampu dengan semalas itu lain kan. Sama macam suami bagi kepada isteri semampunya.
semampu dia dengan sekutnya beza. Kita dah pernah sebut tadi kan. Kalau dia ada gaji sampai misal kata sebulan gaji dia 10 bagi kat bini dia RM10. Bukan semampunya, itu sekutnya. Akhirnya semampunya tu macam maksudnya pada kadar yang wajar. Kalau gaji dia banyak tu, bagilah lebih kat isteri tu. Sebab tu kata isterinya ada banding-banding lah dengan isteri orang lain. Orang tu dapat ni gaji sama buat apa? Lepas tu kita pula gaji abang tak tinggi macam gaji orang sebelah. Dah ada bukan kerja kita, dah tahu kahwinnya tu. Dah kita takdir masing-masing. Takdir kita masing-masing, kita kena terima lah. Baik, kemudian kita nak apa tadi pergi kepada suami pula dalam konsep semampunya tadi kan. Jadi maknanya bila kita mentaati Rasul, mentaati Allah dan Rasul semampunya, maksudnya adalah saya katalah kita ni ada tenaga, ada masalah, ada kesempatan untuk solat duha. Tapi malas. Itu bukan semampunya. Itu maknanya malasnya tak solat. Tak rakaat je. Tak solat duha. Baik aku melenggang buat apa-apa tak apa. Itu maknanya semalasnya. Jadi yang semampunya ni maknanya selagi kita mampu. Maksudnya ada perintah. Jangan sesekali tinggalkan satu ibadah kerana malas. Bila kita tinggalkan ibadah kerana malas, itu maknanya kita dah tidak memenuhi perintah tentang melaksanakan perintah Nabi semampunya. Jadi setiap kali rasa macam nak baca Quran malas lah. Itu maknanya kita tak taat dengan Allah. Jadi jangan tinggal sebab malas. Yang bolehnya apa? Tinggal sebab kita nak buat ibadah lain. Jadi macam kita tak solat duha sebab nak kena selesaikan tugasan rumah. Siapkan tempat tak sempat langsung nak solat tapi itu pun sebenarnya yang terbaiknya kita buat dulu. Saya ingat ada seorang ibu ni 4 anak dia kecil-kecil tu, ibu muda. Dia tanya soalan gini, dia kan aktif dengan kegiatan doa macam dalam surau meja uruskan kesatuan macam tu kan, tapi anak dia kecil-kecil. Dan jadi bila dia aktif macam tu, dia selalu tak sempat lah kalau nak solat duha pun, nak buat amalan-amalan itu dia tak sempat. Sebab anak-anak sama lah, bila nak solat duha tu halangan cukup besar. Kita kata ramai kan ibu muda tak solat, bukan kata solat duha, solat 5 waktu pun tinggal. Sebab anak-anak kecil tu payah jaga kan, kita maklum kan. Yang kecil-kecil lah, tambah kalau semua hero kan, 4 orang hero belakang kan, umur nak dekat sebaya, semua nak jadi seorang Superman, seorang Spiderman, seorang Batman. Yang pening Superman mak dia tu lah kan, sebab dia seorang je umur, yang lain semua man-man kan. Jadi bila susah macam tu, mana lebih utama? Kalau misalnya dia tak solat duha lah sebab nak jaga anak-anak. Dalam keadaan macam ni, kita kata memang diikutkan menjaga anak-anak sebagai kewajipan. Tapi kita tahu kewajipan tu nak selesai bila? Takkan anak tu besar baru kita nak start buat ibadat sunat. Kan? Memang jaga anak tu kewajipan, tetapi teknikalnya kita nak susun. Dan kewajipan tu hanya tanggungjawab asas. Allah bagi ni tanggungjawabnya. Sekarang secara teknikal kita susun. Jadi nak kena bijak sebab tu antara sifat wanita solehah tu, dia bijak susun atur keadaan rumah dia. Sama ada keadaan susunan dalam rumah dia atau keadaan anak-anak dia. Jadi nak kena bijak maksudnya. Kalau dalam suasana macam ni, sekejap lah hero-hero solat sekali. Dia orang sebenarnya nak buat aktiviti je. Anak-anak ni buat aktiviti. Jadi mak dia boleh menyusun atur untuk buat aktiviti. Sebab dia boleh buat dua-dua. Jadi itu nak kena masing-masing tahulah keadaan anak masing-masing. Masing-masing boleh usahakan untuk susun atur macam mana kaedah dia. Senangkan hal dia, kita boleh bagi dia satu aktiviti tu kan. Solat ni tak lama, kalau setakat 2 rakaat 5 minit selesai. Jadi kalau katalah kita percubaan, kadang-kadang perlu try and error. Hari ni gagal, besok cuba lagi dengan kaedah yang berbeza. Lusa cuba lagi. Eksperimen tu itu ada pahala. Ada pahala. Walaupun mungkin hari ni dapat lebih satu rakaat. Rakaat kedua batal. Sebab kena kacau lah. Ada seorang masuk bawah kotong, seorang masuk bawah lain kan. Budak-budak kan. Macam gaya. Jadi kalau macam tu tak pun kita ada usaha. Maknanya kita kata kita buat
bukan artikel sangatlah, posting dah lama dah, tentang basuh kereta kat kedai, car wash. Kita kan kat Malaysia ni car wash banyak, sebab orang Malaysia ni suka menjaga kebersihan. Ada sebagai negara yang diorang tak kisah pun kereta dia sebab dia berusaha cici tu dia tak kisah. Tapi dia ni memang sangat suka basuh kereta lah. Baik, kalau kita basuh kereta kat kedai, maksudnya kita dah hilang pahala basuh kereta. Basuh kereta pahala sebab dia kebersihan kan. Baik, kalau kita hilang pahala basuh kereta dan malas nak basuh kereta kita, dan kita rasa kedai banyak kawan banyak bayar murah, kita rasa kita pun tak pakai kedai. Baik, kalau itu yang kita buat, maka pastikan bahawa ibadah basuh kereta tu, waktu kereta dibasuh oleh orang lain yang dapat pahala, waktu itu kita gantikan dengan ibadah yang lain. Jadi waktu tunggu basuh kereta tu, tak payahlah main handphone, duk chatting, duk forward message, duk baca Facebook, buat benda-benda yang tak ada pahala istilahnya. Jadi boleh untuk sesapkan kepada orang lain kalau kita gantikan dengan yang lain. Sama dalam rumah kita misalnya, kenapa kita nak beli macam-macam peralatan yang mempercepatkan cara kita masak kan? Kita misalnya rice cooker hampir semua ada. Zaman dulu masaklah kat dapur, terlajak masa sikit hangit. Siap ada putu-putu. Saya ingat zaman saya sekolah dulu, kadang-kadang kami masak ramai-ramai. Siap ada putu lah, bila nasi hangit nak kena bubuh secawan air lah kat tengah-tengah kan, nak kena bubuh apa tu nama dia, itu kalau nasi mentah nak kena bubuh cili kering lah, macam-macam betul nak bagi hilang rasa hangit tu. Sup pula nak bagi lembut, kita sekarang pilih je periuk tekanan kan, nak bagi tulang lembut semua. Zaman dulu kami besi dulu pernah lah masuk senduk besi tu kan, tu salah satu betul. Senduk stainless tu masuk dalam sup. Tu orang yang Arab pun marah lah. Dia kata apa kamu ni tak reti masak, senduk pun masuk dalam periuk dia. Itu yang kami dapat masa tu. Jadi maknanya zaman dulu betul-betul tu. Sampai kita susah lah, kita kata kita perlukan masa yang lama untuk masak dan sebagainya. Kenapa hari ni kita beli peralatan yang mempercepatkan dan mempermudahkan? Apa tujuan kita? Kalau tujuan kita nak supaya cepat dan supaya kita banyak, kita rugi. Ayat misalnya kan, sekarang kan ada yang harga RM1,000 lebih tu. Ada kata mudah, cepat, dapat ayat one side je, dua side lagi. Jadi kemas semua mempermudahkan. Kenapa kita nak mempercepatkan? Kenapa kita nak mempermudahkan diri kita? Kalau tujuan kita supaya kita boleh bersantai, bermalas-malasan lepas daripada itu, maka kita kerugian. Baik-baik kerja tu susah. Jadi ni akan berbeza lah ikut individu. Jadi sekarang ni pastikan setiap perbuatan kita tu ibadah, dan kalau kita nak tinggalkan satu ibadah, maka itu sekadar dalam agenda untuk kita melaksanakan satu ibadah lain yang lebih besar. Ibadah lain lebih baik pahala dia daripada ibadah satu yang kita nak tinggalkan. Itu kaedah. Jadi kalau nak beli misalnya, ada yang mungkin plan nak beli mesin basuh pinggan, kan ada tu, letak je pinggan orang tu semua, dah tukar sekali sulit, dia basuh sendiri, kita tak payah basuh pinggan. Baik, masa mesin tu duduk basuh pinggan kita buat apa? Kita pergi duduk menonton movie, baik berhenti tapi basuh pinggan, tak payah beli mesin tu, cancel. Dah ada di bagian pokok ni. Sebab kita kena nak beramal, kita ibadah. Jadi maknanya alat-alat tu ada bertujuan supaya kita dapat banyak beribadah, banyak melakukan kebaikan yang jauh lebih besar pahala dia. Ni lagi maknanya kita katalah kita ni kata tak sempat solat duha. Sebab apa? Itulah kerja rumah banyak sangat. Kalau memang dalam agenda untuk kita kemudian melaksanakan solat duha, kita nak baca Quran waktu duha, kita nak ibadah, yang tu bolehlah kita cari alat-alat yang mempercepatkan kita basuh pinggan, basuh baju pun semua basuh. Mula daripada bawa bakul tu pergi sungai sampailah bawa baju kat sungai kan, sampailah balik semula bawa baju berapa jam. Sekarang tak sampai 5 minit sebab mesin buat kerja sampai berjam-jam tu. Jadi kalau nak ada semua tu, maknanya tujuannya kita nak buat ibadah lain. Itu yang disebutkan melaksanakan perintah Nabi SAW semampunya. Baik, dalam bab larangan pula dia kata dan apa yang akan larang maka tinggalkanlah. Jadi maksudnya
perintah ni meninggalkan larangan tu dia tak ada kata semampunya, tak ada. Sebab ada larangan wajib tinggal total. Tak ada semampu-mampu kata tak mampu lah, tak mampu kata kenapa awak ni tak berhenti-henti lah duk mengumpat, duk lekek kata orang, bila nak berhenti ni, bila nak isap. Kalau buat ni saya tak mampu. Tak boleh. Kita kena ada plan. Plan untuk memperbaiki, plan untuk akhirnya kita tinggalkan maksiat. Kena usahakan. Baik, muka surat 74. Penerimaan kita terhadap seluruh Al-Quran bermakna kita wajib juga menerima penjelasan Al-Quran yang kita dapat daripada sunnah Rasulullah SAW yang benar. Firman Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, dan sesiapa yang berpaling maka janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka dalam melakukan kesalahan. Jadi maknanya kalau kita sebutkan ini disebut tentang kalau kita terima Quran, bermakna pada masa tu kita terima apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu yang dimaksudkan dengan menerima Al-Quran. Jadi kalau kita kata terima Quran tapi tak terima apa yang Nabi bawa, itu tak sah. Itu yang disebut dalam ayat ni. Maksudnya sekarang ni yang Allah bagi tahu pada Nabi, kalau ada orang tak taat kepada engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kalau ada orang tidak taat kepada engkau, maka sesungguhnya jangan sedih, sebab orang itu sebenarnya sedang tidak taat kepada Allah. Dan juga Allah bagi tahu Allah itu mengutus Nabi hanya untuk menyampaikan, bukan untuk mengubah manusia. Ada beza untuk menyampaikan dengan untuk mengubah manusia. Ya, memang Nabi SAW mengubah manusia. Dia mengubah keadaan alam ini daripada kejahilan, kegelapan kepada cahaya, kepada iman. Baik. Tapi maksudnya Nabi SAW punya tugas adalah menyampaikan, melaksanakan, berdakwah. Gitu. Kalau ada orang yang tak mau follow, tak boleh buat apa. Sebab Allah yang tentukan. Sebab tu kalau bapa saudara Nabi tak follow pun Allah pujuk lah. Maknanya walaupun bapa saudara Nabi Abu Talib tu orang baik kan. Abu Talib tu menjaga Nabi sayang dia, Nabi dakwah pada dia. Tapi jangan sedih bila dia tak ikut. Sebab Allah yang tentukan keadaan-keadaan akhirnya. Dia kita ambil iktibar kita hari ni. Macam mana dalam kehidupan kita pun sama juga. Kita dalam kita berdakwah, kita mengajak orang buat baik, kita tak mesti target dia tu berubah. Kita nak tegur orang dalam rumah kita, ke jiran tetangga kita. Yang kita kena pastikan adalah kaedah kita tu yang betul. Kita kena pastikan cara kita tu menempati apa yang Allah kehendaki. Bila kita dah usahakan semua tu, lepas tu terserah kepada Allah. Baik, dalam firman Allah yang lain, muka surat 74 tu, Qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Oleh itu, jikalau kamu berpaling menderhaka, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Baik, ini menunjukkan bahawa taat ini dia kena Allah dan Rasul. Kita timbulkan benda ni sebab memang pernah berlaku dalam sejarah Islam. Golongan-golongan anti hadis. Istilah dia anti hadis. Ada juga dia tak sebut anti hadis tapi dia sebut dia sebagai generasi Al-Quran. Dia tak menampakkan anti tu. Tapi sebenarnya kita faham dia maksudnya dia terima Quran tapi dia tak mau terima hadis. Jadi itu mustahil akan boleh berlaku dengan betul dan benar. Sebab apa yang ada dalam Quran itu banyak dijelaskan dalam hadis. Jadi dia kena terima dua-duanya. Dan salah satunya yang ada di Malaysia ni Kasim Ahmad ni. Saya ingat Kasim Ahmad ni sebenarnya dah aktif dengan anti hadis yang sejak saya belajar kat Mesir lagi. Saya pernah buat satu kertas kerja tentang golongan anti hadis, ada nama dia dalam tu. Tapi lepas tu bila saya balik Malaysia, senyap dia. Sampailah hujung-hujung hayat dia timbul lagi. Maknanya dia tak berubah. Sampailah ke akhir hayat dia. Jadi saya cuba tengok apa yang dia fahami kan. Video-video dia adalah memang dia kita kata dia mentafsirkan Quran berdasarkan akal semata-mata. Apa yang dia rasa dia faham, itulah Quran dia kata. Dia tak mau hadis-hadis, tak mau apa-apa pandangan ulama'. Ini kena faham, inilah dia
akidah yang berbahaya, bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah maknanya kita akan memahami Quran berdasarkan kepada hadis dan kemudian berdasarkan kepada pandangan-pandangan ulama. Itu kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi memang dalam ilmu Islam itu kena berguru. Kita kalau nak belajar, misalnya nak belajar apa, DIY, nak belajar memasak, nak belajar apa buat kek, itu tak ada guru pun tak apa. Sebab kalau kek tak jadilah, tak berdosa pun. Kalau masak tak sedap pun tak berdosa. Tapi kalau ilmu agama, bila salah, dia membunuh kita, membunuh roh kita. Dan dia bahaya, maknanya bila dosa dia bahaya kepada kehidupan kita yang abadi di akhirat sana. Jadi maknanya memang kena ada guru. Yang terbaik talaqi, terbaik memang guru tu betul-betul berdepan dengan kita, memang kita boleh apa, misalnya yang konsep yang asasnya adalah nombor satu, bila kita berdepan kan, guru tu tahu siapa yang ada depan dia dan paling kurang dia boleh target kan level mana dia nak cakap ni. Sebab tu saya sangat menghargai kepada yang buka kamera sebab paling kurang saya nampak, saya tahu kan, kita kalau salah level, dia bukan jadi ilmu yang manfaat, dia makin tak faham, makin serabut dan makin pening dan sebab bukan level kita, bukan salah kata kita level tinggi lah, macam tu. Kita memang kena ulang, kita level dan kita akan, kalau kita pandai dia ulama, dia boleh pilih, dia tahu level ilmu dia, maka dia pilih yang sesuai dengan level ilmu. Tapi bila kita zero kan, ataupun level ilmu kita mungkin tak sampai kepada level ilmu ulama, kita tak pandai pilih, kita terpaksa dipilihkan. Dia macam seolah-olah kanak-kanak lah, budak darjah 1 kita suruh pilih kos pengajian, boleh dah dia pilih. Dia zero knowledge, nak pilih apa, mak dia bagi pula architecture, engineering, doktor, pilih mana. Dia kira hak mana dia nampak depan mata lah. Angkasawan boleh mak, YouTuber boleh mak, zaman sekarang kan dah TikToker boleh lah mak. Jadi sebab apa? Sebab itu je yang dia reti. Jadi maka mak dia lah yang tolong pilihkan yang untuk anak-anak yang masih kecil. Tapi bila dia dah masuk universiti, dia dah boleh pilih. Sebab dia dah tahu dah kan, dia dah ada paling kurang ada pandangan gitu ke mana dia boleh pilih. Jadi sama dalam bab ilmu agama kan, kita kata kalau kita main celup je, main petik je semua yang ada dekat online tu, itu bahayanya adalah bukan level kita. Jadi akhirnya bukan jadi faham, jadi salah faham, tu lagi bahaya kan. Tak faham okey lagi, salah faham tu lagi bahaya kan. Kita duk berasa kita faham tapi rupanya salah kan, sebab bukan level lah. Kita tengok ada sebahagian ulama yang saya tengok misal kata dalam YouTube, dia bila ceramah kepada orang awam, lain isi kandungan dia. Kaedah dia pun lain, pendekatan lain, kemudian isi kandungan memang relevan untuk orang awam yang dalam usaha melaksanakan perintah Allah itu. Tapi bila depan dia semua adalah sarjana kuliah khusus, misalnya kuliah hadis misalnya, kita kalau kepada orang awam misalnya nak cerita tentang hadis, kita cerita isi kandungan hadis, kita jelaskan huraian. Tapi kalau sarjana hadis, kita kan nak kena cerita, kalau cerita pasal hadis sahih misalnya, baik apa syarat hadis sahih, apa hadis sahih, dan syarat dia mesti illah, ada yang fiqah atau apa. Ini kalau kita cerita kepada orang awam, pening lah. Pula fiqah perawi hadis kan, lepas tu jenis-jenis, tu dia dah banyak level yang berbeza. Jadi supaya ilmu tu manfaat, dia mesti sesuai dengan level. Bukan ilmu tu tak baik, ilmu tu baik, tapi bila tak sesuai level, dia jadi tak manfaat. Macam kita ajar nama-nama ubat dan kegunaan ubat-ubat tertentu kan? Ni kira ilmu subjek doktor lah ni kan, doktor punya subjek kan. Nama-nama ubat dan kegunaan ubat-ubat tu kita ajar kepada budak umur 5 tahun. Budak tu apa pun tak faham kan. Nama pelik-pelik kan, kalau setakat paracetamol semua orang kenal. Ni nama nama pelik-pelik lah, kita pun tak kenal kan. Bukannya maknanya ilmu tu ilmu yang tak baik, ilmu tu baik, tapi sebab tak kena level dia kan, tak kena level, maka ilmu tu tak ada manfaat untuk kita.
Ya, jadi itu yang kita kata kenapa kita mempelajari ilmu agama ni mesti ada guru, sebab guru tu akan membantu untuk menyesuaikan keadaannya dengan kita. Sebab tu beza kuliah Zoom dengan kuliah umum kat Facebook yang semua orang tengok. Yang semua orang tengok tu macam-macam level ada kat situ. Sebab tu bila kuliah umum yang kat Facebook open macam tu, kita boleh tengok macam-macam komen tu. Itu untuk ustazah-ustazah glamour lah. Saya biasa-biasa. Biasanya akan ada lah macam-macam jenis manusia tu yang dia tak tahu dia tu di level mana dan dia main dengar dan akhirnya dia salah faham kan, dia faham kot lain. Itu konsep dalam kita nak memahami kenapa kita nak belajar daripada ulama. Tak boleh kita kata saya nak belajar Islam daripada Quran dan hadis. Kita kata tak baik ke belajar Islam daripada Quran dan hadis? Baik. Memang Quran dan hadis sumber asas dalam Islam. Tetapi macam tadi lah, ada ilmu subjek doktor kepada budak 5 tahun untuk memahami Quran dan hadis bukan level kita. Sebab untuk faham Quran dan hadis dengan baik, nombor satu paling utama ilmu bahasa yang terpecah kepada ilmu antaranya nahwu, saraf, adab, balaghah. Nama ilmu tu pun kita tak kenal lagi nak tahu isi kandungan ilmu tu. Jadi itu untuk memahami kandungan Quran dan hadis. Kena ada asas ilmu tu. Bila tak ada, kita jadi susah nak faham lah. Kita faham kot terjemah. Terjemah ni kadang tak tepat. Macam hari tu ingat lagi tafsir tu kan, yang terjemahan dia sebut 33 Bismillah tu terdiri daripada 33 huruf. Jenuh saya bilang tu kan, berapa hari duk cari bilang tak dapat 33. Akhirnya cari balik lah kitab-kitab syarah hadis yang ulama jelaskan, rupanya kita cari balik matan dia bahasa Arab, rupanya salah, terjemahan tu bukan, tak tepat lah, terjemahan dia tak tepat. 33 tu bukan terjemahan yang tepat. Sebab asal bahasa Arab dia ialah bid'un wa thalathun. Bid'un wa thalathun bukan 33. Bid'un tu maknanya nilai antara 3 hingga 9. Jadi dia bukan 33 lah. Cuma dalam bahasa Melayu kita tak ada kan istilah macam tu, nak sebut apa tu? 31, 32, 33, nak sebut apa? Antara 33 hingga 39, orang tak terjemah macam tu. Jadi itu kata kalau faham hadis berdasarkan terjemahan semata-mata dia tak tepat. Ada banyak istilah yang tak ada dalam bahasa Melayu. Jadi akhirnya barulah kita jumpa penjelasan ulama, maksud dia bukannya jumlah nombor yang sebenar. Itu dia kaedah kita faham. Kita cuba kaedah untuk ahli sunnah wal jamaah memahami Quran dan hadis. Baik, di muka surat 75, semoga kita tidak menjadi di kalangan mereka yang menyesal dan rugi pada hari akhirat kerana menolak ajaran Rasulullah SAW. Allah berfirman, dan ingatkanlah perihal hari-hari orang yang zalim menggigit kedua-dua tangannya kerana marahkan dirinya sendiri sambil berkata, alangkah baiknya kalau aku di dunia dahulu mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul. Ia taat kepada Allah serta taat kepada Rasul Allah. Ini ayat dialog. Kita nak kalau kita tahu dalam Quran sebenarnya ada banyak beritahu kepada kita dialog-dialog yang akan berlaku di akhirat. Lepas kalau kita belajar, kita dah boleh tahu sekarang lah. Dia soalan bocor lah sebenarnya kan. Dialog-dialog ni memang akan wujud. Akan ada ni orang yang misalnya menyesal kat sini dia sebut tentang menyesal, dia gigit dua-dua tangan dia. Dia menyesal sebab masa kat dunia tak ikut apa yang Nabi ajar. Masa tu dia kata alangkah baiknya kalau dulu masa kat dunia aku ikut apa yang Nabi ajar. Jadi tu maknanya penyesalan-penyesalan yang akan berlaku. Dan kalau kita baca ayat ni kat dunia lagi kita dah sedar, kalau sekarang kita tak ikut apa yang Nabi ajar hanya kerana nafsu. Nabi ajar ni simple-simple je kadang-kadang. Selain daripada yang wajib, yang sunat-sunat tu kadang kita saja-saja je tak nak buat. Tak ada usaha pun untuk buat. Saya ambil contoh, katalah bersiwak. Tadi saya sebut hadis siwak tu kan, yang Nabi sebut kalaulah tidak menyusahkan umatku. Itu bahasa yang sangat berlapik lah kan. Tapi maksudnya nak kata kita kalau cakap ayat macam tu, maksudnya kalau boleh tolonglah buat. Itu istilahnya kan. Tapi sebab aku ni tak nak menyusahkan kau, tak apalah kan. Kalau tak menyusahkan, tolonglah buat itu. Tapi maknanya itu rayuan. Jadi Nabi merayu pada kita, kalau boleh tolonglah buat. Kan siwak setiap kali sebelum solat. Jadi siwak ni kita duk terjemah sekarang gosok gigi. Sebenarnya siwak ada fungsi lain yang tak ada pada berus gigi.
Jadi macam mana kita nak berusaha melaksanakan sunnah yang ini. Saya makan tahun juga nak cuba buat yang ni, yang satu. Ni kayu siwak saya yang pertama, dah lama lah saya masih simpan. Yang berniat pada masa tu nak bersiwak lah, macam yang Nabi ajar, sampai letak dalam kereta, sampai leput. Dalam kereta panas ni kalau kepak patah ni. Tak berjaya. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam kereta, setiap kali masuk bersiwak tu rasa macam penuh je kayu dalam mulut. Kayu dia sepih-sepih. Kayu ni kita akan buat macam berus kan, kayu siwak ni. Kita akan pecahkan ujung jadi macam berus. Gagal lah. Percubaan pertama gagal. Cuma simpan kenangan. Tapi kena berusaha lagi. Sampai cuba beli kayu siwak lagi. Sebab bila mula-mula guna tak selesa. Kita biasa berus gigi, lepas tu guna air gosok gigi. Tiba kayu siwak ni, kayu dia kadang-kadang sepih-sepih lah dalam mulut kita. Kita tak selesa. Sebab tak biasa. Kena ingat badan kita ni sifat dia absorb. Absorb. Dia absorber. Dia absorber. Dia serap. Badan kita ni dia akan serap kebiasaan. Jadi bila kita biasa, akhirnya dia jadi normal. Walaupun asalnya benda tu tak normal. Sebab tu orang lelaki misalnya yang berpakaian perempuan, sebenarnya mula-mula dia pakai, dia rasa tak normal. Dia rasa tak selesa semua. Tapi akhirnya bila dah biasa, dia rasa selesa. Itu sifat badan kita. Jadi dengan sunnah-sunnah ni kita usahakanlah. Sampailah akhirnya, lepas tu dia beli yang siap dengan batang boleh simpan ni, macam batang pen lah, boleh simpan dalam ni, senang. Usahakanlah. Dan bila rasa tak selesa, setiap kali tak selesa, dalam hati tu rasa tak apa. Badan ni mula-mula memang tak selesa sebab tak biasa. Terus je buat sampailah rasa selesa. Sampailah akhirnya alhamdulillah dah rasa selesa, sampai rasa kita gosok gigi guna kayu siwak lebih bersih daripada berus gigi. Ada fungsi, salah satunya fungsi kayu siwak ni boleh mencerdaskan otak kita. Yang tu tak ada fungsi tu kat berus gigi. Sebab kayu siwak ni dia boleh serap lendir yang ada kat otak. Lendir tu lah yang buat otak kita lembab. Berus gigi tak boleh serap lendir daripada otak. Otak kita ni ada kedut-kedut. Kat situ tu tempat lendir dia berkumpul. Kalau terlampau banyak, otak kita jadi lembab. Dan salah satu juga sebab lendir berkumpul banyak sangat sebab kita tak pakai otak. Bahasa tu sang-sang sikit tu. Maksudnya kita nak larang. Kan banyak kebanyakan orang bila dia dah habis belajar, graduate je, dia dah tak guna otak dia untuk belajar. Dia kira nak cari duit je. Lepas tu dah pencen baru mula belajar balik. Itu yang otak tu dia jadi tua. Kalau makin guna dia makin tajam. Itu maksudnya usaha. Makan tahun juga dah lama ya. Usaha untuk melaksanakan perintah Nabi. Itu satu contoh. Banyak lagi yang lain yang kita tahu itu adalah perintah Nabi. Walaupun sunat. Apa lagi yang wajib. Maka kita kena susun strategi untuk belajar mengamalkan dia. Yang kita perlu tahu bila Nabi SAW ajar pada kita itu pasti yang terbaik. Sebab bila Nabi buat, Nabi ajar kat kita, maknanya itu adalah manual daripada pencipta kita tentang apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita rugi kalau kita tak follow. Memang tak dosa pun, tak buat benda sunat tak dosa. Tapi kita rugi. Kita sendiri yang rugi. Baik, jadi itulah juga dialog yang akan kita sebut di akhirat nanti. Penyesalan. Jadi kalau kita sedar adanya dialog di akhirat, kita sedar agak-agak di akhirat kita akan masuk dalam golongan yang gigit tangan kita menyesal. Dulu kalau kat dunia aku ikut apa yang Nabi buat kan, lagi bagus. Kenapa dulu aku tak ikut? Rasanya kita akan masuk dalam kategori golongan. Kalau rasanya akan masuk, dari sekarang lah kena mengelak. Allah dah bagi tahu dah, dialog ni ada. Memang ada orang yang akan sebab ni Quran bagi tahu, maknanya memang confirm betul. Dan ada orang yang akan sebut. Baik, kemudian muka surat 76 dalam ayat lain wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri. Baik, ini lebih kurang sama dengan yang tadi. Jadi tengok surat 77. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku masuk syurga kecuali mereka yang tak mau. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man yaba? Siapa yang tak mau tu? Dari pelik. Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepadaku dia masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang meninggalkanku orang yang akan masuk syurga.
ayat dia kan Nabi mula-mula bagi tahu semua orang Islam, semua orang beriman, semua umat itu akan masuk syurga kecuali yang tak nak. Kita dah kalau dengar kata semua orang masuk syurga kecuali yang tak nak, kita pelik kan, siapa yang tak nak masuk syurga kan? Kalau tanya kita pun kita nak kan, tanya apa pun dia nak masuk syurga kan? Tanya bantuan semua nak masuk syurga. Jadi Nabi kata siapa yang tak nak. Jadi sahabat tanya siapa dia yang tak nak tu. Dia jelaskan yang tak nak masuk syurga ni adalah orang yang tidak taat kepada perintah aku, yang tidak melaksanakan kewajipan. Itulah sebenarnya yang tak nak. Jadi kita ni kalau kata tak nak, dia bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Jadi kalau misalnya tak tutup aurat, lepas tu bila tanya nak masuk syurga ke, nak, sebenarnya dia bukan nak, dia tak nak. Sebab badan dia yang akan menjelaskan. Badan dia akan bagi tahu saya tak nak masuk syurga. Kan? Kenapa tak nak masuk syurga? Itu apa yang kita buat tu bukan perbuatan ahli syurga. Kita dah buat dosa maksiat tu, maknanya dengan sengaja itu bermakna kita sebenarnya tak nak masuk syurga. Jadi memang akhirat nanti bila kita tak dimasukkan ke syurga, kita tak tanya dah. Memang tak ada. Kalau tanya kenapa saya tak masuk syurga, kan? Kau katakan kau maha pemurah, maha penyayang. Kita tak tanya dah sebab kita tahu kita buat salah dengan sengaja. Kita buat dosa dengan sengaja. Itu maksud ayat yang muka surat 76 tadi, ada 3 ketaatan Allah, Rasul, Ulil Amri, pemimpin. Allah Rasul disebut tentang ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Ulil Amri itu tidak mutlak. Dia bergantung kepada ketaatan kepada Allah. Jadi selama Ulil Amri kita, pemimpin kita memerintahkan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, kita taat. Tapi kalau dia suruh buat maksiat, kita tak wajib taat. Dan kalau benda tu harus, bukan maksiat, masih lagi wajib taat. Cuma bila sebut pemimpin, sebenarnya pemimpin kepada umat Islam adalah ulama. Jadi kalau umara, pemimpin yang ada sekarang, selagi dia ada connection dengan ulama, maka kita wajib taat. Kalau dia tak ada connection dengan ulama, maka lebih utama untuk ulama tu yang menjadi pemimpin kita. Sebab ulama adalah pemimpin kepada umat Islam yang dilantik oleh Allah. Sebab tu umat Islam, kalau katalah, kan kita biasa dengar masalah-masalah, misal kata pemimpin mati, tempat lantik yang baru betul jadi kucak-kacir. Bagi umat Islam dia tak ada masalah tu, sebab pemimpin kita sentiasa ada. Katalah mati orang ulama ni meninggal, ada ulama lain, kita akan berpindah terus tanpa ada majlis pelantikan. Sebab automatik kita punya leader adalah ulama. Itu yang Allah lantik. Kemudian kalau ulama tu sendiri mengarahkan yang ini pemimpin kita, wajib taat kepada dia, kita follow pemimpin tu sebab ada ulama tadi. Ulama tu suruh taat dia sama macam dalam rumah tangga kan. Ayah tua, tapi bila ayah out session seminggu, bagi tahu dekat adik anak-anak dia, semua nanti dengar cakap mak selama yang tak ada dengar cakap Abang Long. Mak pun dengar cakap Abang Long. Walaupun secara hakikatnya patutnya mak lah yang didengar. Tapi sebab kita bagi autoriti kepada Abang Long, mak pun kena ikut cakap Abang Long. Kan? Itu konsep dia. Kan? Maknanya dia bagi autoriti kepada individu-individu yang tertentu, kita follow sebab sebenarnya kita follow pemimpin yang dilantik oleh Allah. Kalau dalam rumah tangga memang suami adalah pemimpin yang dilantik oleh Allah. Allah lantik dia sebagai ketua. Kalau nak ubah apa-apa, itu kita bincang sendiri. InsyaAllah setakat tu sampai muka surat 77, kita akan tengok tentang keadaan hati yang tetap pendirian dan juga teman yang baik. Ada apa soalan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau macam pendakwah yang berapa ramai dekat luar, jadi macam mana cara kita nak milih betul-betul pendakwah ataupun ustaz atau ustazah yang maksud saya macam contoh dia orang akan membahas pasal hadis palsu, hadis sahih semua tu. Jadi macam mana cara kita nak milih betul-betul pendakwah tu? Pendakwah tu dia memang terkenal, tapi kadang-kadang dia punya kepakaran bukan mungkin pasal hadis, mungkin pasal lain, tapi dia
dia cakap juga pasal hadis-hadis yang mungkin bukan yang sahih lah, tapi pada saya macam kita betul-betul nak milih ulama-ulama ataupun pendakwah yang ramai kat luar kan, kadang-kadang bagi pandangan sesuatu isu. Macam mana cara rasa? Tak mau rasa. Baik. Saya ingat persoalan ni ada pernah ditanyakan lebih kurang, tapi tak apa, kita sebutkan basicnya macam mana kaedah kita nak memilih pendakwah. Kalau di Malaysia ni pendakwah lah yang sekarang ni zamannya tumbuh sebagai cendawan. Kita tak tahu, ada juga yang memang sebenarnya dia bukan ustaz. Kat Indonesia ada ditangkap seorang tu, dia punya akaun Facebook ustaz. Dia letak sendirilah nama dia Ustaz Abu sekian, gelaran dia. Saya tak sebut yang betul. Tapi tiba-tiba diketahui bahawa dia sebenarnya bukan ustaz bila dia suka buat keluar fatwa-fatwa kontroversi. Sampai satu ketika bila dia keluarkan satu fatwa kontroversi berkaitan dengan seorang ustaz pendakwah yang lain, maka dia ajak untuk berdebat. Berdebat maksudnya masing-masing bawakan hujah. Di situ orang semua tahu kejahilan dia sebenarnya. Sebenarnya dia memang orang jahil, tak kerti pun. Dia bukan ustaz, latar belakang agama pun tak ada, dan memang pendapat dia semuanya berdasarkan akal semata-mata. Cuma kadang-kadang dia petik hadis Quran untuk sokong pendapat dia. Lepas tu follower dia pun hilang, berkurang. Tapi dia masih aktif lah dekat media sosial, tetap juga keluarkan fatwa-fatwa. Jadi ada kejadian-kejadian macam ni. Kat Malaysia mungkin kurang aktif benda-benda macam tu, sebabkan kita ni sifatnya agak suka simpan aib orang, sembunyikan aib orang kan. Kita betul ansur lemah lembut yang kadang-kadang kita jadi kurang bertegas dalam bab-bab macam ni. Jadi kalau kadang-kadang kita tahu sebenarnya dia tu bukan orang, kita kata tak ada latar belakang agama, tak ada pengetahuan agama, tapi kita tetap diamkan. Jadi dalam sebenarnya fenomena di tempat kita di Malaysia ni, bila kata ramai sangat yang tumbuh bagaikan cendawan ni, sebab zamannya sejak bermula daripada acara TV tu lah yang mengiktiraf tentang golongan agama ni. Kalau dulu golongan agama ni berjuang, tidak diiktiraf. Waktu tu kita lebih senang lah nak jumpa yang pure, yang asli. Sebab kita tahu kemunculan golongan munafik akan muncul dalam organisasi yang hebat. Jadi bila mula kedudukan sebagai pendakwah tu dipandang tinggi, maka di situ akan mula muncul golongan munafik ni yang mengambil kesempatan. Kita tak dapat nak elak, benda tu memang akan berlaku di mana-mana pun dalam zaman apa pun. Baik, sekarang apa yang kita boleh buat? Kalau sebagai orang awam, macam mana kita nak tapis? Baik, kaedah paling mudah adalah follow ulama itu. Jadi follow ulama, ni kita nak faham definisi ulama. Kalau pendakwah ustaz-ustazah ni sebenarnya belum level ulama. Saya pun bukan ulama. Ulama ni apa maksud dia? Ulama ni memang ada level keilmuan yang menyebabkan dia boleh mengeluarkan fatwa-fatwa. Itu level ulama. Fatwa Abah Zuhaili. Itu level-level ulama yang maknanya yang pendakwah ni kita boleh tengok dengan kaedah pendakwah ni follow ulama mana. Dan ulama itu adalah ulama yang diiktiraf dunia, diiktiraf oleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam dunia ni. Kan? Jadi kita pilihlah pengiktiraf Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita boleh tengok Ahlussunnah wal Jamaah ni kod dalam dunia ni dia akan majoriti. Kan? Walaupun kita kata ada umat Islam pada banyak golongan ulama-ulama pun ada macam-macam jenis, tapi dia akan menunjukkan ulama yang sebenar dia tidak akan ada kecenderungan pada mana-mana puak pun. Dia tak ada kumpulan ni tak ada. Sebab ilmu dari Islam, kalau kita faham dalam level ulama, kita sangat meraihkan perbezaan pandangan. Jadi tidak ada masalah tentang perbezaan pandangan. Selagi ada hujah yang jelas dan selagi kita memang berbeza pandangan, disebabkan kita menemui hujah yang berdasarkan itu benar. Dan berdasarkan itu benar tu berdasarkan ilmu. Sebab tu mazhab tidak pernah ada masalah. Imam 4 mazhab tak pernah bergaduh. Dia boleh solat belakang imam yang mazhab berbeza. Jadi kalau dia berulama, sebenarnya kita tak akan bergaduh dan menyalahkan pihak yang lain. Salah satu petanda ulama tu adalah ulama yang kita kata dakwahnya agak kita kata mungkin kita perlu waspada adalah bila kita datang majlis dia, kita jadi bermusuhan. Sebab ada perintah dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Jadi perintah dalam Quran adalah kerja kita sebagai orang beriman adalah mengislah, memperbaiki dua orang yang bergaduh.
Kalau orang bergaduh, kita kena satukan hubungan. Ini kan pula kita yang buat orang bergaduh. Jadi kadang memang dia punya ajarannya betul-betul jelas menunjukkan kepada kita, dia mendesak kita untuk akhirnya berlingkah, akhirnya menyalah-nyalahkan semua orang. Itu maknanya ada beza dengan dia biasa je tapi kita yang gaduh. Itu lain cakap lah. Kita cakap biasa-biasa je, kita yang bila beza pendapat balik pakat bergaduh. Lain cerita. Jadi sepatutnya fungsi seorang pendakwah adalah untuk mengharmonikan umat, memperbaiki akhlak dalam umat. Itu yang Nabi bawa. Jadi kena sesuai dengan agenda yang Nabi bawa. Rahmatan lil alamin. Nabi bawa apa lagi, wa innama bu'itsu litammima makarimul akhlaq. Nabi dipanggil untuk menyempurnakan akhlak, artinya memperbaiki umat. Sebab tu seorang alim bukanlah orang yang boleh menyampaikan banyak-banyak fakta kepada umat, tapi bagaimana dia menjadikan ilmu itu bermanfaat kepada umat. Bukan mesti dia sebut dalil kita orang nampak hebat. Yang belum tentu. Tapi kalau dalil itu buat orang yang dengar tu tak ada faedah juga. Macam mana? Sebab kita tahu ilmu adalah cahaya. Maka seorang alim adalah orang yang mampu memberi cahaya. Dan muta'alim, orang yang menuntut ilmu, adalah orang yang boleh mendapat cahaya daripada alim itu. Jadi kalau dia tak bawa cahaya, kita tak dapat cahaya daripada dia, maknanya ada yang tak kena. Itu diukur. Dan saya cadangkan satu lagi, kita jangan lupa pergantungan kita kepada Allah. Sebab tu kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Allah yang tunjuk pada kita untuk kita boleh memilih guru mana yang terbaik. Belajar dengan banyak guru tak ada salah. Belajar je dulu. Sebab memang mula-mula pening. Bila kita belajar banyak-banyak guru, kita pening. Tapi pening tu kita balik pada Allah. Kita minta Allah yang tunjukkan. Kita pening dan jangan dalam bentuk serabut kepala tu. Tak. Dia akan sampai satu tahap bila kita pening tu kita akan dapat faham insya-Allah. Sebab yang penting kan memang kita menuntut ilmu. Yang masalah dia bila pening last sekali dah tak belajar lah, tak pening. Bila belajar banyak tak pening. Tak. Pening tu anggap dia sebagai satu liku-liku dalam kita menuntut ilmu. Tak ada masalah. Untuk awal-awal ni belajar je tak apa. Dengar je dulu. InsyaAllah. Boleh tu setakat garis panduan umum. Sama-sama. Lagi? Tak ada InsyaAllah dah pukul 9 lebih. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan kita sama-samalah saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan kebaikan kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan menuju Allah SWT. Ingat kita punya prinsip al-khawf wal-raja'. Maknanya orang beriman tidak ada overconfident. Overconfident dengan merasakan kita yang paling benar dan orang lain semua salah. Itu tak ada. Tapi yang perlu kita ada adalah sifat yakin akan kebenaran yang kita pegang dan kemudian kita serahkan pada Allah untuk Allah bimbing kita. Jangan sampai kita mengejar kebenaran dengan kekuatan kita semata-mata. Sebab kita sebagai manusia ni sangatlah lemah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih.